Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Karan CMY. PRN Sabah semakin menghampiri dan kini kita berada di dalam fasa yang paling menarik, yaitu rundingan kerusi dan strategi pilihan raya. Persoalannya bagaimana gabungan rakyat Sabah akan bergerak. Adakah mereka akan bertanding semua kerusi di bawah bendera sendiri ataupun mereka akan membentuk satu gabungan yang lebih besar yang dikenali sebagai GRS Plus? Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan telah mencadangkan dua hala tuju utama bagi menghadapi PRN kali ini. Jadi marilah kita bedah siasat strategi ini dan apakah implikasinya nanti, dan apa yang sebenarnya sedang berlaku di sebalik tabir politik Sabah. Baiklah, bayangkan senario ini. Satu pilihan ialah GRS bertanding di semua 73 kerusi DUN Sabah, menjadikan mereka satu kuasa dominan dalam lanskap politik negeri. Pilihan kedua pula adalah untuk membentuk GRS Plus, yaitu satu pakatan yang lebih besar dengan rakan-rakan sekutu. Maksudnya, GRS akan mengagihkan sebahagian kerusi kepada parti-parti lain yang bukan sebahagian daripada gabungan mereka sekarang. Menariknya, walaupun belum ada keputusan rasmi, perbincangan mengenai pembahagian kerusi ini sudah pun bermula dan katanya hanya akan dimuktamadkan selepas hari raya nanti. Tetapi tunggu sekejap, apakah sebenarnya motif di sebalik cadangan ini? Kenapa GRS masih belum membuat keputusan muktamad? Sebenarnya jika kita melihat sejarah politik Sabah, perbincangan mengenai dominasi politik antara parti tempatan dan parti nasional bukanlah sesuatu yang baru. Jeffrey Kitingan secara terang-terangan menyatakan bahwa beliau mahu GRS menjadi dominan di dalam pilihan raya ini, sama ada mereka bertanding secara solo ataupun dengan rakan gabungan. Ini bukan sekadar soal strategi, tetapi soal untuk memastikan Sabah diperintah oleh parti yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat tempatan. Ini membawa kita kepada satu isu yang semakin hangat dibincangkan, yaitu pengaruh parti nasional di dalam politik Sabah. Jeffrey Kitingan menyebut bahwa beliau melihat perubahan dalam sentimen pengundi Cina di kawasan bandar seperti Luyang. Menurutnya, pengundi kini semakin cenderung menyokong parti tempatan, sama seperti yang berlaku di Sarawak. Kalau kita lihat Sarawak, mereka sudah lama mempunyai otonomi politik yang lebih kuat, dan parti tempatan mereka seperti GPS ataupun gabungan parti Sarawak sangatlah dominan. Jadi, adakah ini satu petanda bahwa rakyat Sabah juga mahukan sesuatu yang serupa? Adakah Sabah akan mengikut jejak Sarawak dan menolak pengaruh parti dari Semenanjung? Tetapi jangan lupa, karena ada satu lagi perbincangan menarik yang sedang berlaku di belakang tabir. Terdapat usaha untuk membentuk satu pakatan besar di Sabah mirip kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Jika ini berlaku, pakatan pilihan raya di Sabah boleh mencapai sekurang-kurangnya 16 parti yang akan bertanding untuk 73 kerusi. Bunyinya macam menarik, tetapi realitinya tidak semudah itu. Tidak semua parti nasional mempunyai sokongan kuat di Sabah, dan berdasarkan formula calon boleh menang, beberapa parti mungkin tidak akan bertanding di banyak kawasan. Sekarang mari kita lihat siapa pemain utama di dalam politik Sabah ketika ini. Blok politik utama di Sabah merangkumi 3 gabungan besar, GRS dengan 8 parti komponen yaitu Gagasan, PBS, SAPP, STAR Sabah, USNO, PHRS, LDP dan juga PCS. Di pihak Pakatan Harapan pula mereka terdiri daripada PKR, DAP, Amanah dan juga APKO. Manakala Barisan Nasional mempunyai UMNO, MCA, MIC dan PBRS.
Jadi dengan begitu banyak parti yang bersaing, adakah kita akan melihat satu pertempuran politik yang sengit atau hanya sekadar rundingan kuasa di belakang tabir? Baiklah, sekarang mari kita beralih ke perbincangan yang lebih panas. Kalau GRS memilih untuk bertanding solo, adakah ini satu langkah bijak atau sebenarnya satu perangkap politik? Dengan bertanding semua kerusi, GRS mungkin dapat mengukuhkan pengaruhnya di Sabah, tetapi ia juga berisiko untuk berdepan pertembungan 3 penjuru atau lebih yang boleh memberi kelebihan kepada pihak lawan. Sebaliknya, jika memilih GRS Plus, adakah ini akan menjadikan mereka lebih kuat atau sekadar membuka ruang kepada parti lain untuk menumpang kejayaan mereka? Satu lagi isu besar adalah sejauh mana rakyat Sabah masih mahukan kehadiran parti nasional di dalam politik negeri ini. Jika kita melihat kepada sentimen bahwa pengundi sejak PRU yang lalu, jelas bahwa ramai rakyat Sabah lebih suka melihat parti tempatan mendominasi politik negeri. Namun masih ada segelintir pihak yang percaya bahwa parti nasional diperlukan untuk memastikan Sabah terus mempunyai hubungan erat dengan kerajaan persekutuan. Tetapi persoalannya, adakah parti nasional benar-benar membawa kebaikan kepada Sabah atau mereka hanya datang setiap kali pilihan raya untuk meraih undi dan kemudian menghilang selepas itu? Dan bagaimana pula dengan kemungkinan PRN Sabah mengikut model kerajaan perpaduan madani di peringkat persekutuan? Adakah ini hanya satu teknik untuk memastikan pihak tertentu kekal berkuasa, atau adakah ini benar-benar satu langkah ke arah kestabilan politik? Jika lebih banyak parti bergabung dalam satu pakatan yang besar, adakah ini akan memudahkan pentadbiran Sabah ataupun ia hanya akan membawa kepada lebih banyak perebutan kuasa dan juga konflik dalaman? Jadi sekarang saya ingin tahu pendapat kamu semua. Adakah GRS bertanding atau haruskah GRS bertanding solo dan mengekalkan dominasi parti tempatan, atau adakah lebih baik mereka membuka pintu kepada lebih banyak parti melalui GRS Plus? Adakah rakyat Sabah semakin menolak parti nasional dan mahu lebih banyak otonomi, atau masih ada keperluan untuk mengekalkan hubungan erat dengan politik persekutuan? Dan yang paling penting, adakah model kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan ini boleh diaplikasikan di Sabah atau ia hanya satu eksperimen politik yang tidak akan bertahan lama? Kami di Currents VMY ingin mendengar pendapat Anda semua. Oleh itu, jangan lupa untuk ulaskan pendapat Anda, kongsikan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah, sebab kita ingin lihat apa yang rakyat Sabah dan juga rakyat Malaysia secara amnya fikir tentang perkembangan ini. Kalau Anda rasa perbincangan ini menarik, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dengan rakan-rakan Anda, dan yang paling penting subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak analisis politik yang panas dan tidak berpihak. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.